Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana mengizinkan kita pada malam ini untuk kita meneruskan usaha kita memahami surah-surah di dalam Al-Quran menggunakan pendekatan membincangkan nama bagi setiap surah. Seterusnya kita akan mendapatkan objektif utama bagi setiap surah. Satu peluang dan ruang yang Allah beri kepada kita ini, moga-moga kita dapat memanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Syukur kita sekali lagi kepada Allah kerana malam ini kita sudah pun sampai juzuk yang ke-24 dan kita akan masuk sedikit pada juzuk yang ke-25. Surah yang kita akan membuat ulang kaji adalah surah Fussilat. Surah Fussilat mengandungi 54 ayat. 46 ayat daripada 54 ayat ia berada pada juzuk yang ke-24. Manakala selebihnya, iaitu bermula ayat nombor 47 sehingga 54, ia berada pada juzuk yang ke-25. Kalau kita nak lihat, kalau nak rujuk ke semua ayat surah Fussilat ini, bolehlah membuka muka surat 477 sehinggalah muka surat 482. Semoga sesi ulang kaji kita pada malam ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melapangkan dada kita, Allah mempermudahkan urusan kita, Allah mengurniakan kita kefahaman yang jelas, yang mana kita akan membincangkan surah yang tajuknya adalah yang diperincikan, iaitu Fussilat. Fussilat itu berkenaan dengan apa? Yang diperincikan. Fussilat ni yang diperincikan, yang diperjelaskan, yang membuat perbezaan di antara satu perkara kepada satu perkara, itulah dipanggil Fussilat. Jadi untuk kita dapatkan apakah apakah sebenar Fussilat itu, kita akan mendapati perbahasannya. Fussilat di situ adalah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ini, kalau masih ingat, waktu kita membuat ulang kaji surah Al-Furqan, itu adalah ciri Al-Quran, iaitu yang membuat perbezaan di antara yang hak dengan yang batil. Tapi malam ini ia berkenaan dengan Al-Quran, tetapi kita akan memfokuskan tentang isi kandungan Al-Quran ini. Ia memperincikan, memperincikan segala perkara yang perlu untuk diberikan perincian. Jadi Al-Quran ni dia bukanlah isi kandungannya bukanlah sama-sama, bukan tidak jelas, tetapi Al-Quran ayat-ayatnya
memperincikan sesuatu yang perlu Allah perincikan. Jadi apakah yang Allah akan memperincikan? Isu tentang apa, perkara apa? Insya-Allah kita akan tunjukkan bukti-bukti di dalam surah Fussilat sebentar lagi. Okey, kita dapatkan terlebih dahulu di manakah ayat dalam surah Fussilat ini yang menyebut kalimah Fussilat. Okay. Dalam surah Fussilat telah ditemukan sebanyak 2 kali diulang tentang perkataan Fussilat. Fussilat ia kalimah kata akar dia adalah daripada huruf fa, sad dengan lam. Dia panggil al-fasl. Fasl. Itulah munculnya kepada kalimah Fussilat. Okey. Ayat rujukan untuk mendapatkan nama bagi surah ini kita akan temukan pada permulaan surah Fussilat, iaitu pada ayat yang ketiga. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang penurunan Al-Quran daripada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Ar-Rahim. Okey, selepas ayat yang kedua kita akan menemukan Allah menyebutkan Fussilat itu apa. Okey, Fussilat ni dia memperincikan apa. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun, iaitu Al-Quran merupakan sebuah kitab. Okey. Fussilat, yang dijelaskan, yang diperincikan. Ayatuhu, ayatnya satu per satu. Okey. Lepas tu Allah sebut lagi macam mana memperincikan, yang mana Al-Quran ini Quranan Arabiyan liqaumi ya'lamun, yang merupakan Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi orang yang sentiasa ingin memahaminya. Okey. Ayat yang ketiga kita menemukan kalimah Fussilat. Okey. Fussilat yang diperincikan rupa-rupanya ayat-ayat Al-Quran ia dibuat perincian. Oleh sebab itu, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang memperincikan ayat-ayatnya. Siapa yang memperincikan itu? Jawapannya sudah semestinya adalah Allah. Kenapa kita kaitkan dengan Allah? Kerana Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah. Okey. Kita dah temukan sumber kepada nama surah Fussilat. Okey, lepas tu kita dah sebutkan sedikit tentang Fussilat itu apa. Baik. Kemudian kita cari satu lagi tempat di dalam surah Fussilat, nak cari kalimah Fussilat, kita akan menemukan sekali lagi Allah menyebutnya pada ayat yang hujung surah Fussilat, iaitu pada ayat yang ke-44. Jadi kena tengok ayat nombor 44 surah Fussilat. Allah Ta'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya, kalaulah Al-Quran itu kami jadikan ia bahasanya dalam bahasa bukan Arab, iaitu bahasa Ajam, laqalu, pastilah orang-orang Arab yang diturunkan Al-Quran kepadanya, mereka akan berkata, laula fussilat
ayatuhu. Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayat? Kenapa tak diperincikan ayat-ayat Al-Quran? Maksudnya, kalau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa asing, bahasa yang bukan bahasa orang Arab, maka orang Arab nanti akan mempersoalkan kenapa Quran itu tidak dapat kami nak faham, kami tak tahu perincian, penjelasan maklumat dekat ayat itu sebab dia turun dalam bahasa yang bukan kami fahami. Kemudian Allah mengatakan, mereka nanti akan mengatakan, mereka akan mengatakan, patutkah kitab itu dia dalam bahasa asing, sedangkan Rasul itu berbahasa Arab. Jadi sebenarnya kita kena ambil maklum, konteks pada permulaan turunnya surah Fussilat ini, sudah pastilah kita tahu dia turun kepada Nabi SAW yang Nabi bertutur dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran turun dalam bahasa Arab untuk orang yang boleh faham bahasa Arab. Jadi tidak ada alasan bagi orang Arab untuk mereka tak faham apa yang Tuhan hendak sampaikan. So tak ada lagi alasan untuk mereka ini tak dapat penjelasan. Tidak ada. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu memang sifatnya, cirinya fussilat, memperincikan. Tambah-tambahan pula, ia di dalam bahasa mereka. Itulah penerangan ringkas bagi penamaan surah itu Fussilat, dan kita telah menemukan 2 kali diulang tentang Fussilat ayatuhu, Fussilat ayatuhu. So lepas ni apabila baca saja surah Fussilat, kita dah dapat tahu tentang Al-Quran yang sedang kita baca ni. Ciri-ciri ayatnya itu adalah menjelaskan antara satu sama lain, memperincikan antara satu sama lain. Okey. Untuk mantapkan perbincangan, Al-Quran ini memperincikan, memperjelaskan ayat-ayatnya. Saya nak sebutkan beberapa contoh. Okey. Ada banyak contoh dalam surah Fussilat yang Allah memberikan contoh. Okey, Al-Quran dia memperincikan sesuatu. Okey, perincikan tentang apa? Okey, saya ambil 2 contoh utama, lepas tu saya akan sebut 2 contoh secara ringkas saja. Okey, contoh pertama. Dalam surah Fussilat, okey, Allah memperincikan bagaimana reaksi orang kafir terhadap Al-Quran. Allah perincikan. Okey, Allah memperincikan tentang Quran yang Allah turunkan, lepas tu Allah perincikan apa yang orang kafir ini buat terhadap Al-Quran, yang sedangkan Al-Quran itu sifatnya apa? Membezakan yang benar, yang buruk, memperincikan ayat-ayatnya, semua maklumat terang dan jelas dalamnya. Okey, kita ambil beberapa ayat yang memperincikan tentang orang kafir terhadap Al-Quran. Okey. Saya menggunakan pendekatan pembuka dengan penutup surah. Maksudnya, saya akan paparkan ayat yang depan-depan, lepas tu saya akan buat hubung kait dengan ayat yang hujung-hujung dalam surah Fussilat. Tetapi pendekatan yang seperti itu sebenarnya untuk melengkapkan perihal kekafiran, penolakan orang kafir terhadap Al-Quran. Okey, kita ambil
contoh satu, okey. Ayat kedua dengan ayat ketiga surah Fussilat memang Allah menyebutkan tentang Al-Quran yang isinya ayat-ayatnya jelas, terang. Okey. Maknanya memang boleh faham. Tambah-tambah lagi memang dalam bahasa Arab. Okey, apa yang kemudian Allah Ta'ala ulang sekali lagi tentang Al-Quran yang Allah turunkan itu, yang sifatnya fussilat itu, Allah kukuhkan maklumat tentang Al-Quran itu pada ayat 52 dengan ayat 53. Ayat 52, 53 ni adalah ayat yang hujung-hujung surah Fussilat, tetapi ia mengukuhkan apa yang telah diperkatakan pada ayat yang kedua tentang Al-Quran. Jadi ayat 52, 53 ni Allah mengatakan Al-Quran itu adalah benar isi kandungannya, datang daripada Allah yang Maha Benar. Kita tengok bunyi ayatnya. Allah Ta'ala kata apa? Ini ayat 52 ya. Kita akan tengok ayat 52. Okey, dan ayat nombor 53. Okey. Contoh ini, contoh yang nak menunjukkan tentang bagaimana Allah memperincikan tentang Al-Quran itu. Al-Quran itu memang dia ada fussilat, dia telah memperincikan. Tetapi kita nak sebut contoh apa yang Quran itu perincikan. Al-Quran itu memperincikan tentang Al-Quran. Jadi ayat 52 Allah mengatakan Quran ini, Allah kata, Qul Ara'aytum in kana min 'indillah. Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW untuk untuk bertanya kepada orang Arab musyrikin yang mereka ni faham tentang Al-Quran, maknanya mereka tahu tentang isi kandungan Al-Quran itu. Mereka kata, apa pendapat kamu jika Al-Quran ini datangnya daripada Allah? Jadi ayat 52 memperincikan lagi Al-Quran yang fussilat tu, dekat ayat nombor 3 tu, ia rupa-rupanya kenapa Al-Quran itu dia memperincikan tentang ayat-ayatnya, memperjelaskan ayat-ayatnya. Maka ayat 52 kata, kerana Quran tu kan datangnya dari Allah. Lepas tu ayat nombor 53, Allah mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah sesuatu annahul haq, sesuatu yang benar. Okay. Itu tentang perincian tentang Al-Quran. Okay. Kita ambil ayat lain yang masih lagi menunjukkan contoh Al-Quran ini memperincikan tentang Al-Quran. Kita nak rujuk pula tentang sikap orang musyrikin ini terhadap Al-Quran. Okey, kita ambil ayat nombor 4. Ayat nombor 4, surah Fussilat, Allah memberitahu kebanyakan orang Arab musyrikin itu, mereka berpaling dari Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu Allah kata sifatnya diperincikan, diperjelaskan, ianya datang dari Allah, ianya benar, tapi kebanyakan mereka berpaling. Tengok ayat nombor 4. Allah mengatakan fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka itu berpaling, mereka tak nak ambil peduli. Mereka tak mahu mendengar Al-Quran yang memperincikan tentang sesuatu. Okey, itu dekat ayat nombor 4. Dan isu kebanyakan mereka berpaling ni Allah kukuhkan lagi pada ayat yang penghujung surah Fussilat, ayat nombor 52. Allah menyebutkan memang mereka telah kufur, mereka tak mau beriman
Mereka tak mau membenarkan Al-Quran. Mereka tak nak ikut Al-Quran. Mereka jadi kufur kepada Al-Quran. Pada ayat nombor 52 Allah mengatakan summa kafartum bihi. Kemudian mereka mengkufuri Al-Quran walaupun Al-Quran itu adalah turunnya dari Allah. Jadi kita dapat perincian tentang Al-Quran, perincian tentang penolakan mereka terhadap Al-Quran. Okey, ada lagi ayat-ayat dalam surah Fussilat yang memperincikan perihal orang Arab terhadap Al-Quran. Kita kena tengok ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, kita tahu dalam Quran ada membincangkan tentang hari akhirat. Tapi sebab mereka tolak Al-Quran itu, maka membawa kepada mereka tak percaya, tak mahu meyakini hari akhirat itu wujud. Itu ayat yang ketujuh. Allah mengatakan mereka wahum bil akhiratihum kafirun. Mereka mengkufuri adanya hari akhirat. Okey. Allah perincikan lagi mereka yang tak mahu meyakini hari akhirat itu wujud. Ayat yang ke-54, iaitu ayat yang terakhir dalam surah Fussilat. Allah menyebutkan ciri mereka yang tak meyakini hari akhirat itu. Allah kata apa? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Sesungguhnya mereka itu sentiasa berada dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Rupa-rupanya mereka yang tak meyakini kewujudan hari akhirat itu, mereka tidak meyakini bahawasanya hari akhirat itu adalah hari mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi, kita dah selesai satu contoh bagaimana surah Fussilat memperincikan perihal orang kafir musyrikin terhadap Al-Quranul Karim dan terhadap hari akhirat. Okey. Tuan-tuan nak dapatkan lagi contoh apa perincian yang Allah perincikan dalam surah Fussilat? Dia sebenarnya semua ayat Quran itu Allah ada membuat perincian. Allah membuat penjelasan. Tapi sebab kita bincang surah yang khas, yang menyebut spesifik tajuk tentang Quran itu memperincikan, jadi dalam surah ini Allah bawa ke contoh-contoh yang tak ada dekat surah lain yang Allah perincikan. Saya bawa contoh yang kedua paling jelas lagi. Okay, ni tak apalah, saya tinggalkan. Okay, kita bawa contoh kedua. Okey, kita nak tengok isu tentang penciptaan langit dan bumi. Okey, Allah cipta langit dan bumi berapa hari? Berapa hari Allah mengambil masa? Berapa masa Allah mengambil tempoh untuk cipta matahari dan bumi, tuan-tuan dan puan-puan? 6. 6 hari. Okay. 6 hari, betul. Okey, tetapi 6 hari itu Allah cipta langit dan bumi ini, berapa hari Allah ciptakan langit, berapa hari Allah ciptakan bumi. Lepas tu pula, ketika mana Allah nak menciptakan bumi dalam tempoh 4 hari itu, Allah buat apa dalam tempoh 4 hari itu dekat bumi sampai ambil tempoh 4 hari? Maklumat itu kita tak akan jumpa dalam mana-mana ayat dalam surah-surah di dalam Al-Quran, melainkan ia disebutkan, diperincikan dalam surah yang diperincikan. Faham ke tak faham ni? Faham kan? Maksudnya,
Hanya surah Fussilat sahaja yang mengandungi ayat di dalamnya yang memperincikan tentang penciptaan langit dan bumi yang kita jumpa pada surah-surah yang lain. Langit diciptakan dan bumi kan 6 hari, 6 hari, 6 hari. Tapi perincian 6 hari itu Allah hanya menyebutkan, Allah hanya memilih untuk diceritakan dalam surah Fussilat. Awak jadi lagu tu. Ha. Inilah yang nak diserasikan, nak disesuaikan dengan nama surah. Surah tu kan namanya Fussilat. Okey, yang diperincikan. Jadi Allah bawalah satu contoh yang diperincikan isu tentang penciptaan langit dan bumi. Moga-moga boleh faham. Okey, kita tengok ayat dia. Kita kena ambil ayat nombor 9, 10, 11 dan 12. Okey, 9, 10, 11, 12. Cepat-cepat tuan-tuan tengok Al-Quran dong. Okey, maklumat ni sangat menarik. Okey, maklumat ni tuan-tuan takkan dapat pada 113 surah yang lain. Dekat surah Fussilat saja. Okey. Kenapa ya? Surah Fussilat saja? Lah, kan nama tu surah Fussilat. Okey, kita tengok ayat dia bunyi apa. Okey, Allah mengatakan, "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'alu lahu andada dzalika rabbul alamin." Tengok ayat Allah mengatakan, Muhammad, kamu kena cakap dekat orang Arab musyrikin ni. Cakap apa? Cakap dekat mereka, kamu ni sepatutnya tidak jadi kufur. Kamu ni sepatutnya tidak syirikkan Tuhan. Kenapa? Kerana Tuhan yang kamu sepatutnya esakan itu adalah Tuhan yang menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Dan kamu pula telah mengadakan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Sedangkan dialah Tuhan pencipta, pentadbir sekalian alam. Jadi ayat 9 ni kita dapat tahu, bumi Allah ciptakan dalam masa 2 hari. Okey, kita ambil dulu ayat ni, tapi jangan terus buat kesimpulan, tunggu sampai ayat nombor 12. Okey. Kemudian, Allah cerita lagi. Okey, ayat nombor 10. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِ. Tengok Allah kata. Maklumat ni tuan-tuan, dia tak ada dekat surah lain. Nabi, dia boleh elaborate tentang kosmologi. Ini dipanggil sains di dalam Al-Quran. Tapi Nabi boleh cerita tu. Bila pula Nabi ni belajar sains ni tentang apa ilmu kosmologi lah kan, ilmu tentang kita langit dan bumi ni. Nabi belajar dari mana Nabi belajar daripada Quran lah. Lepas tu Quran tu siapa yang cerita? Allah lah yang cerita. Lepas tu Allah perincikan. Lepas tu Allah, Nabi kata apa lagi? Dia telah menjadikan dekat bumi itu gunung ganang yang tersergam tinggi, kukuh. Lepas tu Allah bagi berkat dekat bumi. Okey, lepas tu ayat tu cerita lagi, nombor 10. Dia, Tuhan yang patut korang esakan itu, telah buat dekat bumi ni ada bahan-bahan keperluan hidup penduduknya dalam tempoh 4 hari. Nabi ada sebut rupa-rupanya bumi ni Allah buat kelengkapan untuk manusia hidup ni mengambil masa 4 hari. Tadi ayat 9 kata Allah ciptakan bumi 2 hari. Lepas tu ayat nombor 10 kata
Allah lengkapkan bumi. Allah tancapkan gunung ni dengan gunung kanang, gunung kanang. Lepas tu Allah buat semua keperluan untuk manusia hidup kat muka bumi ni. Pokok-pokok ke apa saja yang manusia perlu kat muka bumi ni, Allah buat dalam tempoh 4 hari. Okey. Jadi kalau kita campur ayat 9, ayat 10, dah macam 6 hari. Tapi kita belajar cipta langit dan bumi 6 hari. Okey, tak apa. Simpan dulu apa maklumat tu. Okey. Lepas tu, ayat nombor 11, Nabi cerita lagi. Kemudian, setelah Allah selesai melengkapkan bumi itu, keperluan apa yang perlu ada pada bumi itu, dia menuju ke langit. Masa tu langit masih dalam keadaan berbentuk asap duhan, dia kata. Lalu Allah berfirman kepada bumi supaya datang kepada Allah, dan Allah juga cakap kepada langit, datang kepada Allah, sama ada suka ke tak suka ke, rela ke tak rela, datang pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka bumi dan langit ini mereka datang berdua kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketaatan. Okey. Baca lagi, tak habis lagi. Tengok ayat nombor 12. Kemudian Allah Ta'ala pun buat dekat langit tu pula. Allah kata, lalu dia telah menjadikan 7 langit, 7 samawat fi yawmaini, dalam masa 2 hari. Allah telah jadikan langit ni, langit 1, langit 2 sampai langit 7 ni dalam masa 2 hari. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahulah, langit-langit ni dia ada urusan dia masing-masing. Langit 1, langit 2 tu dia ada urusan masing-masing. Lepas tu Allah letaklah langit tu dengan bintang-bintang dan sebagainya. Okey. Kalau kita gabungkan ayat 9, 2 hari. Ayat 9, surah Fussilat, 2 hari cipta bumi. Ayat nombor 10 kata 4 hari Allah uruskan bumi, lengkapkan bumi tu. Lepas tu ayat nombor 12 kata 2 hari Allah ciptakan langit 7 langit. Kalau kita kira macam semua sekali 8 hari, takkan 8 hari, sebab ayat-ayat lain dalam surah-surah lain kata semua 6 hari cipta langit dan bumi ni. Okay, sebenarnya 6 hari, bukan 8. Maksudnya begini. Ketika mana Allah menciptakan bumi tu 2 hari, Allah cipta bumi ni 2 hari, okey, dalam masa yang sama 2 hari itu lagi Allah gunakan untuk melengkapkan apa yang ada pada bumi. Itu yang jadi 4 hari. Okay, faham 4 hari. Kemudian Allah cipta langit dalam tempoh 2 hari. Okey, cuma ulama bahaslah, cipta langit dulu ke cipta bumi dulu? Pendapat yang terpilih kata Allah cipta langit dulu, lepas Allah cipta bumi. Tetapi yang Allah lengkapkan sempurnanya pada yang Allah cipta itu adalah bumi dulu. Allahu Ta'ala. Kita nak bahas isu itu, tapi kita nak ambil maklumat apa? Maklumat memperincikan 6 hari cipta langit dan bumi ni, Tuhan tak ada cerita dekat tempat lain, dekat surah lain. Allah cerita dekat surah ini. Kenapa? Kerana surah ini membawa tema tentang Al-Quran itu satu kitab yang memperincikan ayat-ayatnya. Maka Allah bawa satu contoh apa yang Allah perincikan, iaitu memperincikan kejadian langit dan bumi itu. Dia punya perincinya lebih daripada ayat-ayat yang lain. Okey, moga-moga boleh faham. Okey, kalau nak tahu apa contoh lain yang Allah perincikan tak ada dekat surah lain, kita tengok pada ayat 20 sampai 23. Tapi saya tak baca kan, saya nak tunjuk, saya sebut saja intipati dia. Kalau tuan-tuan nak tahu, okey, setakat ni kita tahu saksi tu Allah jadikan apa di akhirat. Kita tahu kan,
tangan boleh bercakap, mulut apa, kaki jadi saksi, betul kan? Tetapi dalam surah Fussilat, Allah memperincikan macam mana kulit-kulit tubuh badan kita ni nanti dia boleh menjadi saksi di hari akhirat. Kalau dalam surah lain, contoh kita ambil surah Yasin lah. Kita kan tahu tangan kita akan bercakap. Wa tukallimuna aydihim kan? Tangan kita akan bercakap. Lepas tu kaki kita jadi saksi. Tapi Quran tak cerita pun macam mana tangan tu boleh bercakap. Lepas tu macam mana kaki tu boleh jadi saksi. Tetapi dekat surah Fussilat, Allah perincikan. Bukan sekadar Allah memberitahu kulit-kulit tu jadi saksi, tapi Allah perincikan macam mana kulit-kulit tu boleh menjadi saksi. Jadi kalau nak tahu maklumat tu, kenalah baca ayat 20 sehingga ayat nombor 23. Dan saya bawa satu lagi contoh yang menunjukkan surah Fussilat ini mendatangkan contoh memperincikan sesuatu isu. Contohnya isu manusia kalau ditimpa dengan pelbagai ujian hidup. Masa dia senang, dia macam mana. Masa dia susah, dia macam mana. Allah ada perincikan maklumat itu pada ayat 49 sehingga ayat nombor 50. Okay, jadi saya rasa cukuplah dengan kadar ini ulang kaji untuk memantapkan bagaimana yang dikatakan nama surah itu Fussilat, memperincikan. Jadi memperincikan tu tentang apa? Tentang ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dah jelas dah. Okay, sekarang kita kena pergi kepada satu lagi maklumat yang kita nak buat ulang kaji. Apa sebenarnya tujuan objektif surah Fussilat? Surah Fussilat ini tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk kita semua mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Okey, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Okey, apa sebab Allah ini, maksudnya apakah bukti Allah ini patut diagungkan, patut dibesarkan, patut dimuliakan? Maka surah Fussilat ini memberitahu kepada kita Allah ini patut diagungkan, dibesarkan, dimuliakan kerana Allah ini telah menurunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu sendiri menakjubkan. Kerana Al-Quran itu ada memperincikan sesuatu perkara. Kita dah buat contoh dah tadi. Jadi surah Fussilat mudah je nak ingat. Surah yang mengajak kepada kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, yang akhirnya bawa kepada mentauhidkan Allah lah. Dengan bukti bahawa Allah itu telah menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu fungsinya memperincikan tentang sesuatu. Apa berkaitan dengan surah Ghafir? Apa kaitan dengan surah Ghafir? Dengan surah Fussilat? Surah sebelum ke surah Ghafir? Kita kan dah tahu dah. Waktu kita belajar surah Ghafir, kita kan nampak kebesaran Allah tu. Dari sudut Allah ini maha pengampun. Allah ini maha penerima taubat. Besar harapan kita pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala ni juga dahsyat kalau Allah turunkan azab. Jadi kita dah nampak dah tentang kehebatan Allah pada surah Ghafir itu. Lepas tu kita sebut Ghafir ini salah satu daripada nama Allah. Okey. Kemudian surah selepasnya, iaitu surah Fussilat yang kita sedang baca ini, sebenarnya ia masih lagi menyambung tentang apa yang diceritakan dalam surah Ghafir itu, tentang kebesaran Allah itu. Tapi dekat surah Ghafir ni, dia memberikan
bukti-bukti Allah itu patut diagungkan kerana Allah itu telah menurunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan satu kitab yang biasa-biasa, bukan satu buku yang macam satu buku yang apa tidak lengkap. Tapi ia adalah Quran yang memperincikan, memperjelaskan ayat-ayatnya. Maknanya hebatnya Tuhan ni adalah pada Al-Quran itu. Jadi apa yang hebat pada Quran itu? Iaitu ia fussilat. Kita dah masuk pukul 10, maknanya hampir 45 minit. Okey, tuan-tuan perempuan, itu saja untuk pengisian kita ulang kaji pada malam ni. Ada sebarang persoalan ke, tuan-tuan perempuan? Ada sebarang pertanyaan? Jelas ke tak jelas ni? Okey, itu saja. InsyaAllah kita selesai. Kita jumpa lagi insyaAllah. Sesi ulang kaji pada esok pagi. Kita akan belajar lagi beberapa surah yang lain. Surah Syura, surah mesyuarat. Surah mesyuarat ni, tapi bukan mesyuarat macam kita mesyuarat tingkap. Surah mesyuarat. Apa berkaitan surah mesyuarat dengan Al-Quran yang sifatnya memperincikan? Untuk dapatkan jawapan itu, esok insya-Allah kita akan buat ulang kaji. Alhamdulillah, kita sudah pun memasuki juzuk yang ke-5. Baik, itu saja tuan-tuan. Ada soalan ke? Zoom saya ni terkeluar sebab booking line dia putus. Baik, tuan-tuan. Ada pertanyaan ke? Siapa ni? Jika terlepas, nak dapatkan dekat mana ya? Surah kita bincangkan sekarang surah Fussilat ya, tuan-tuan perempuan. Okey. Jika tiada persoalan, semoga jelas. Kita sambung lagi sesi ulang kaji kita pada keesokan pagi insya-Allah dalam jam 8 suku pagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tak dengar aku. Ustaz tak dengar kita. Tak apa, saya tutup lah. Terima kasih Kak Iza.